Salam sejahtera Dr. Halina, iaitu pensyarah UL 00202 Komunikasi Antara Budaya. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk 11 iaitu pandemik COVID-19. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya sebagai ketua kumpulan ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Christina Ain binti Khairul Hilmi, Oliver anak Patrick, An-Nur Farhana binti Asli, Vanessa Uparang, Nur Hasrisa Nazwalia binti Hasan, dan saya Amana anak perempuan SU Vendra. Selamat sejahtera, nama saya Vanessa Uparang dan nombor metrik saya ialah BT24110045. Untuk memulakan pembentangan bagi kumpulan ini, saya akan memulakan dengan pengenalan. Kumpulan kami telah memilih tajuk 11, iaitu berkaitan dengan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ataupun juga dikenal pasti sebagai pandemik coronavirus merupakan satu penyakit yang berjangkit daripada virus yang telah dikenal pasti pada November 2019 di Wuhan, China. Seterusnya, pada awal tahun 2020, penyakit ini telah mula tersebar di seluruh Asia dan juga secara global yang telah menjadi faktor kepada pelbagai cabaran yang telah muncul di seluruh dunia, seperti cabaran dalam sektor kesihatan awam, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya yang telah muncul di seluruh dunia. Antara simptom-simptom awal bagi penyakit yang berjangkit ini adalah seperti batuk, sakit tekak, hilang deria rasa serta bau dan sebagainya. Bagi individu-individu yang mengalami simptom-simptom awal ini haruslah pergi ke hospital maupun klinik yang berdekatan untuk membuat lapisan kesihatan. Sekiranya seseorang individu tersebut telah didapati dijangkiti virus COVID-19 ini, individu tersebut haruslah diasingkan dan dikuarantin selama sekurang-kurangnya 7 hari. Selain itu, langkah-langkah pencegahan juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Hal ini adalah untuk mengurangkan risiko daripada menjangkitkan virus tersebut yang boleh mendatangkan maut, terutamanya kepada golongan yang berisiko, seperti warga emas, kanak-kanak, wanita hamil dan pesakit yang mempunyai penyakit kronik. Penyakit COVID-19 yang berjangkit ini juga telah dikenal pasti di Malaysia pada 25 Januari 2020 yang telah mula tersebar di seluruh dunia. Tambahan pula, Malaysia juga pernah menjadi negara yang mempunyai kes tertinggi di seluruh Asia Tenggara, iaitu sebanyak 428 kes di sekitar bulan Mac 2020. Oleh itu, pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan impak yang besar kepada negara kita, terutamanya dalam sektor ekonomi. Sebagai contoh, pandemik COVID-19 merupakan faktor utama kepada penutupan perniagaan yang telah menyebabkan peningkatan kadar pengangguran dalam negara kita. Pada 24 Februari 2021, vaksin bagi wabak penyakit COVID-19 juga telah diberikan kepada rakyat di seluruh negara untuk mengurangkan risiko kepada mereka yang dijangkiti daripada gejala-gejala yang teruk yang boleh mendatangkan maut. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 ini juga telah menyebabkan kemunculan norma budaya baharu serta halangan-halangan yang berhubungan dengan isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya An-Nur Farhana binti Asli, nombor kad matriks BA24110294 akan menyatakan objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, menjelaskan konsep norma budaya baharu berhubung pandemik COVID-19. Yang kedua, mengkaji halangan ataupun kekangan berhubung isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma baharu kesan pandemik COVID-19. Dan yang ketiga ialah menerangkan mekanisme dan strategi yang diaplikasikan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah ataupun fenomena berkaitan isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baharu kesan pandemik berkenaan. Bagi metodologi kajian pula, kami menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kaedah peninjauan literatur untuk memahami isu semasa yang berlaku iaitu pandemik COVID-19. Pengumpulan data-data mengenai isu tersebut didapati daripada jurnal, buku, dokumen yang telah menerangkan topik yang ingin dikaji. Contohnya, kaedah yang kami guna ialah pengumpulan data sekunder. Data yang didapati daripada bahan bacaan ilmiah
yang terdapat di internet. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Hasrisana Zuhaira binti Hasan dan nombor matrik saya adalah BT24110211 dari kos pendidikan dengan TESL. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang konsep norma budaya baharu di dalam pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, pada Januari 2020, negara kita Malaysia telah digemparkan dengan penularan satu virus penyakit berbahaya yang dikenali sebagai COVID-19 yang telah merebak dengan pantas dan merenggut nyawa-nyawa insan yang tersayang. Namun, pandemik COVID-19 ini juga telah membawa kepada perubahan ketara dalam norma budaya masyarakat di seluruh dunia. Norma budaya baharu merujuk kepada peraturan baharu dari segi amalan, tingkah laku dan nilai yang muncul atas sebab berlakunya situasi baharu yang mencabar seperti pandemik penyakit berjangkit, dan ini telah pun diistilahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka menurut norma baharu. Terdapat banyak konsep norma budaya baharu yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negara Malaysia atas usaha untuk memastikan penularan virus COVID-19 yang mudah berjangkit ini dapat dicegah. Antara salah satu konsep yang telah diwujudkan oleh pihak yang berkuasa di bawah konsep norma budaya baharu yang paling ketara dalam pandemik COVID-19 adalah pematuhan kepada prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah sedia maklum oleh masyarakat setempat, SOP ini telah dilaksanakan untuk memastikan adanya pengurangan atau penurunan kes jangkitan virus COVID-19 tersebut. Dan ini adalah menurut amalkan semula SOP cegah COVID-19 pakar kesihatan. Misalnya, pemakaian pelitup muka. Pada masa itu, pelitup muka boleh dikategorikan sebagai aksesori yang wajib dipakai ketika berada di tempat-tempat awam seperti pasar, hospital, pusat beli belah dan sebagainya. Di samping itu, tidak lupa juga dengan penetapan penjarakan fizikal. Masyarakat kita telah pun diajar untuk menjaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi ketika berada di tempat yang tertutup. Hal ini telah mengubah bagaimana cara orang setempat berinteraksi dalam pelbagai situasi termasuk di tempat kerja dan acara sosial. Seterusnya, pembaharuan dari segi norma budaya dalam pandemik COVID-19 ini tidak terhenti di situ. Akibat daripada penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat terpaksa berdepan lagi dengan situasi di mana perubahan dari segi interaksi sosial. Sebagai contoh, penggantian amalan berjabat tangan kepada isyarat tanpa sentuhan seperti melambai tangan atau meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Seperti dalam penulisan artikel MSTA 2020, dalam laporan majalah Time, walaupun virus tersebut merebak melalui titisan pernafasan, namun amalan berjabat tangan atau salam penumbuk juga merupakan salah satu medium yang telah memberi peluang kepada penyebaran wabak tersebut. Hal ini adalah kerana tanpa kita sedar ada individu yang telah batuk atau bersin dan menggunakan tangan untuk menutup mulut. Seterusnya, kuman itu tadi telah merebak ke tangan yang akhirnya boleh merebak kepada orang lain melalui salaman penumbuk atau perjabatan tangan itu tadi. Kesimpulannya, norma budaya baru yang muncul akibat COVID-19 menunjukkan kemampuan masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dengan cabaran baru, walaupun ianya tidak semudah yang disangka. Dengan perubahan dalam tingkah laku sosial, interaksi harian, serta kesedaran tentang penjagaan kebersihan diri, kita dapat melihat bagaimana pengalaman ini sedikit sebanyak membentuk masa depan masyarakat kita. Maka dengan itu, saya menyuruh agar semua rakyat Malaysia, ayo kita bersama-sama memastikan kesihatan diri kita sentiasa dijaga agar sentiasa terpelihara daripada wabak-wabak berbahaya, kerana mencegah lebih baik daripada mengobati, dan pada masa yang sama harus sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi situasi kronik seperti penularan virus COVID-19 di
di masa yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang halangan atau kekangan berhubung isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baharu kesan daripada pandemik COVID-19. Antaranya ialah penggunaan pelitup mulut dan hidung. Hal ini kerana penggunaan pelitup mulut dan hidung ini akan menyukarkan seseorang untuk bertutur dengan baik. Dalam masa yang sama, ketika berkomunikasi, reaksi wajah yang sebenar tidak dapat untuk dilihat semasa masyarakat saling berkomunikasi. Selain itu, perubahan budaya dalam kalangan masyarakat seperti mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter juga merupakan antara halangan yang dikenal pasti semasa pandemik COVID-19. Disebabkan amalan ini, budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebelum ini seperti budaya salam bersalaman antara satu sama lain yang dapat mengeratkan silaturahim juga turut tidak dilakukan pada ketika itu untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Di samping itu, halangan atau kekangan yang dihadapi oleh masyarakat pada ketika itu adalah komunikasi antara masyarakat secara bersemuka semakin berkurangan. Hal ini terjadi apabila hanya seorang daripada ahli keluarga yang keluar untuk membeli barangan keperluan. Perkara ini telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara semasa PKP dilaksanakan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan untuk mengawal penularan penyakit berjangkit pada ketika itu. Perkara ini menyebabkan masyarakat tidak dapat untuk bersosial pada masa tersebut. Perkara ini sekaligus mengehatkan komunikasi secara bersemuka antara masyarakat. Di samping itu, penggunaan teknologi juga merupakan antara halangan atau kekangan yang dihadapi oleh masyarakat pada ketika itu. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua rakyat mempunyai gadget seperti komputer riba dan telefon pintar pada ketika itu. Jaringan talian internet juga tidak stabil dalam kawasan luar bandar khususnya. Jadi, komunikasi antara masyarakat juga menjadi terhad. Akhir sekali, halangan atau kekangan yang dihadapi oleh masyarakat semasa menghadapi norma budaya baharu pandemik COVID-19 adalah penyebaran berita palsu. Hal ini kerana penyebaran berita palsu berlaku dengan cepat sehingga menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan dilema untuk mempercayai bahawa maklumat yang disebarkan itu adalah sah atau tidak. Perkara ini sekaligus menyebabkan masyarakat kurang berkomunikasi disebabkan oleh penyebaran maklumat palsu. Secara keseluruhannya, halangan atau kekangan yang dihadapi oleh masyarakat semasa pandemik COVID-19 tentang isu-isu komunikasi dan budaya ialah penggunaan pelitup mulut dan hidung, budaya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, penggunaan teknologi, komunikasi antara masyarakat yang semakin berkurangan, dan penyebaran berita palsu berlaku dengan cepat. Nama saya Oliver Anna Patrick yang memegang nombor metrik BA24110-252. Pandemik COVID-19 banyak memberi impak atau mengubah kehidupan masyarakat, tidak kira sama ada dari segi ekonomi, sosial dan politik. Oleh itu, mekanisme dan strategi perlu dilakukan oleh masyarakat bagi menghadapi atau mengatasi masalah berkaitan dengan isu akibat daripada pandemik tersebut. Antaranya adalah penyesuaian masyarakat dalam teknologi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi menjadi lebih meluas terutamanya dalam konteks komunikasi, pendidikan dan pekerjaan. Sebagai contoh, masyarakat dapat melakukan mesyuarat secara luar talian, iaitu sama ada daripada rumah ataupun dari mana-mana tempat. Dengan ini, individu dapat menghadirkan diri mereka dalam mesyuarat yang dilakukan. Selain itu juga,
Para pelajar boleh melakukan pembelajaran secara dalam talian. Ini menyebabkan mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran walaupun akibat daripada pandemik tersebut. Dalam menyokong teknologi dan digitalisasi, masyarakat haruslah melibatkan diri dalam kursus atau latihan yang dijalankan bagi mempertingkatkan lagi kemahiran dalam teknologi dan digitalisasi. Masyarakat juga boleh melibatkan diri dalam platform digital iaitu dalam menjalankan perniagaan, memanfaatkan aplikasi e-dagang dan media sosial. Dengan ini, masyarakat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya, meningkatkan kesedaran kesihatan mental dalam masyarakat bagi menghadapi kesan daripada pandemik berkenaan. Semua masyarakat haruslah menjaga kesihatan mental agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa dan baik. Sebagai contoh, masyarakat melibatkan diri dalam kaunseling berkenaan dengan kesedaran kesihatan mental, tidak kira secara dalam talian maupun bersemuka. Dalam kaunseling tersebut, pihak kaunselor menyelitkan topik berkaitan dengan komunikasi dan budaya kepada masyarakat. Hal ini bagi memastikan masyarakat terus memelihara dan menyedari bahawa komunikasi antara budaya itu sangat penting. Masyarakat juga didedahkan dengan kolaborasi komuniti dalam menangani isu tersebut. Pihak berkenaan menggalakkan masyarakat mengikuti pelbagai program ataupun gotong royong dalam memberi sumbangan kepada masyarakat yang ditimpa musibah, iaitu sebagai tanda prihatin masyarakat kepada masyarakat lain yang berbilang kaum. Oleh itu, hubungan antara masyarakat yang pelbagai kaum dapat dipereratkan dan munculnya toleransi dalam pelbagai kaum. Akhir sekali, strategi dalam menangani masalah atau fenomena tersebut adalah pengukuhan perayaan atau majlis bersama. Masyarakat mengharmonikan budaya tempatan dengan mengikuti norma baharu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Aktiviti tradisional seperti perayaan kenduri, majlis cukur jambul dan sebagainya diubah suai mengikut protokol kesihatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dengan ini, masyarakat dapat melibatkan diri mereka dengan aktiviti tersebut yang dapat mengeratkan kaul antara masyarakat. Masyarakat juga didedahkan tentang pemahaman dan penyesuaian dalam norma baharu. Hal ini masyarakat dapat belajar tentang penjarakan yang sepatutnya mereka lakukan. Contohnya, adat atau amalan seperti berpelukan dan berjabat tangan digantikan dengan bertegur sapa ataupun memberikan senyuman antara individu. Dengan berbuat demikian, amalan menghormati dalam masyarakat terus dikekalkan walaupun dalam menghadapi norma baharu. Sekian, terima kasih. Rumusan bagi kajian pandemik COVID-19 adalah mempunyai 3 objektif, iaitu menjelaskan konsep norma budaya baharu, mengkaji halangan atau kekangan berhubung isu-isu komunikasi dan budaya, dan juga menerangkan mekanisme dan strategi yang diaplikasikan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah. Yang pertama, masalah berkomunikasi. Masalah berkomunikasi ini terjadi apabila mereka, para pelajar dan juga guru yang tidak mampu dan tidak boleh untuk mengajar dan menerima ilmu secara bersemuka. Namun, ia tidak menjadi satu halangan kerana dengan adanya teknologi yang canggih yang telah diadakan dan disedia ada oleh pihak kementerian sendiri, ia mengubah norma baharu dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet dan juga Webex yang sedia ada seperti kini. Di sini memberitahu bahawa masyarakat Malaysia mampu untuk mengharungi cabaran sewaktu COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Malaysia boleh mengaplikasikan kaedah-kaedah yang sedia ada
seperti berkomunikasi secara atas talian. Namun begitu, perkara tersebut mempunyai masalah dan juga cabaran tersendiri bagi pelajar-pelajar yang tidak bernasib baik ataupun mempunyai masalah dari segi kewangan dan juga yang tinggal di pedalaman. Seperti yang kalian tahu, COVID-19 menyebabkan kematian dan kehilangan orang yang kita sayang. Maka segelintir masyarakat merasakan bahawa COVID-19 ini adalah satu penyiksaan buat rakyat Malaysia sendiri. Bukan sahaja kematian, namun kehilangan pekerjaan. Hal ini dikatakan demikian di mana sesetengah sektor kerajaan maupun swasta yang terpaksa membuang pekerjanya akibat tidak dapat menampung mereka dan tidak mampu membayar gaji mereka. Justru mereka terpaksa mengharunginya sendiri dan tiada pilihan, cuba untuk melakukan perkara yang lain dan berfikir bagaimana cara untuk mendapatkan sumber kewangan. Selain itu, rakyat Malaysia juga belajar tentang cara bersalaman dan cara untuk menjaga jarak ketika PKP. Selepas PKP juga, mereka mengamalkan gaya tersebut, norma baharu dengan cara bersalam sebegini dan juga menjaga jarak 1 meter di mana mengelakkan daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Secara rumusnya, pandemik COVID-19 memberi impak yang sangat banyak buat rakyat Malaysia, seperti kehilangan nyawa ahli keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan dan juga cara mempelajari budaya baharu. Hal ini dikatakan rakyat Malaysia mampu untuk mengubah nasib dengan cara tersendiri tanpa bergantung dengan orang lain, dengan membuka peluang pekerjaan seperti berniaga kecil-kecilan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.